Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini isu paling panas berkaitan dengan pembunuhan Altan Tuya dan juga siapa yang membunuhnya, siapa dalangnya. Dipetik daripada mykmu.net hari ini dengan tajuk Peguam menafikan arah Sirul membersihkan nama Najib. Wah, ini pasti panas kerana melibatkan nama Najib. Peguam Hasnal Rizwa Amerikan menafikan dakwaan dia mengarahkan Sirul Umar membuat video yang membersihkan bekas Perdana Menteri Najib Razak daripada penglibatan dalam pembunuhan model dan jurubahasa dari Mongolia Altan Tuya Saribu. Penafian itu dibuat selepas Sirul mendakwa telah ditawarkan bayaran yang besar untuk peranannya dalam video yang diterbitkan pada tahun 2016 itu. Saya tidak membaca kenyataannya dan saya belum memutuskan langkah seterusnya. Apa yang boleh saya katakan pada masa ini ialah tidak ada kebenaran sama sekali dalam dakwaan itu, kata Hasnal kepada Malaysia Kini ketika dihubungi untuk mengulas tentang dakwaan Sirul. Dalam temu bual yang disiarkan oleh program 101 East Al Jazeera pagi kemarin, Sirul mendakwa Hasnul telah menawarkan sekitar 1 juta ringgit untuk video itu dan diberitahu apa yang perlu dikatakan. Hasnal adalah peguam Sirul pada masa itu dan kini merupakan pesuruh jaya Suhakam. Peguam berkaitan UMNO itu juga pernah bertanding di kerusi Kuang di bawah tiket Barisan Nasional semasa pilihan raya negeri Selangor pada Ogos tahun ini. Dalam siri video yang dikeluarkan pada Januari 2016, Sirul mendakwa dia digunakan untuk menjatuhkan dan memfitnah seseorang yang tidak dinamakannya tetapi difahamkan merujuk kepada Najib. Dia juga berkata Najib tidak terlibat dalam kes itu yang difahamkan merujuk kepada pembunuhan Altan Tuya. Video-video itu muncul ketika Najib sedang menghadapi cabaran politik akibat skandal 1MDB. Peguam negara ketika itu Muhammad Apandi Ali baru sahaja membebaskan Najib daripada kesalahan untuk derma RM2.6 bilion yang didakwa diterimanya. Tetapi ini gagal menutup mulut pengkritiknya. Derma yang dikatakan itu kini menjadi subjek pertuduhan rasuah terhadap Najib yang masih belum selesai di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur. Untuk rekod, Najib juga telah menafikan penglibatan dalam pembunuhan Altan Tuya. Sementara itu, dalam program Al Jazeera itu, tidak jelas sama ada tawaran 1 juta ringgit itu benar-benar berlangsung, tetapi Sirul mengaku dibayar untuk tutup mulut. Dia juga mendakwa tidak pernah membayar peguamnya sama ada di Malaysia atau di Australia dan dia tidak tahu dari mana wang itu datang. Wang itu dikatakan disalurkan kepadanya melalui peguamnya. Sirul dan pegawai atasannya iaitu Azila Hadri adalah bekas pengawal pribadi Najib yang telah disabitkan dengan pembunuhan Altan Tuya. Bagaimanapun, Sirul berjaya melarikan diri ke Australia, di mana dia tidak dapat diekstradisi kerana dasar negara itu yang tidak menghantar pulang individu ke negara di mana mereka mungkin menghadapi hukuman mati. Dia telah dibebaskan daripada tahanan imigresen selepas Mahkamah Tinggi di Australia memutuskan bahawa kerajaan tidak boleh menahan tahanan imigresen selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, isu kali ini memang paling hangat sekali, apalagi menyebut tentang nama Najib. Peguam menafikan arah Sirul bersihkan nama Najib. Saudara-saudara sekalian, apa yang mengejutkan ialah pendedahan daripada Sirul bahawa dalam siri video yang dikeluarkan pada Januari 2016,
Sirul mendakwa dia digunakan untuk menjatuhkan dan memfitnah seseorang yang tidak dinamakannya tetapi difahamkan merujuk kepada Najib. Dia juga berkata Najib tidak terlibat dalam kes itu yang difahamkan merujuk kepada pembunuhan Altan Tuya. Video-video itu muncul ketika Najib sedang menghadapi cabaran politik akibat skandal 1MDB. Hasnal adalah peguam Sirul pada masa itu dan kini merupakan pesuruh Suhakam. Saudara-saudara sekalian, dalam temu bual yang disiarkan dalam program 101 East Al Jazeera pagi ini, Sirul mendakwa Hasnal telah menawarkannya sekitar 1 juta ringgit untuk video itu dan diberitahu apa yang perlu dikatakan. Kata Hasnul, beliau menafikan yang itu dibuat selepas Sirul mendakwa telah ditawarkan bayaran besar untuk peranannya dalam video yang diterbitkan pada tahun 2016 itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel, dipetik daripada mykmu.net. Akhirnya, bekas peguam Sirul sahkan dakwaannya adalah palsu dan rekaan. Seorang peguam menafikan semua dakwaan yang dibuat oleh bekas anak guamnya, Sirul Azhar Umar di Australia, dalam satu temu ramah dengan sebuah stesen televisyen antarabangsa. Hasnal Rezo Amerikan berkata, ini termasuk tuduhan beliau membayar Sirul sebanyak 1 juta ringgit. Semua tuduhan yang dibuat Sirul adalah tidak benar. Sebagai peguamnya, saya melawat Sirul 7 atau 4 kali ketika dia ditahan di Australia. Saya tidak ingat bila kali terakhir saya berjumpa dengannya. Mungkin pada 2017 atau 2018, kata beliau. Masih terlalu awal mengambil sebarang tindakan kerana tuduhan itu dibuat dan tersebar di Australia, kata Hasnal Rezo Amerikan menerusi WhatsApp kepada FMT. Dalam wawancara eksklusif bersama Al Jazeera Inggris 101 East yang disiarkan pada pagi tadi, Sirul merayu untuk meneruskan hidup di Australia dan turut memohon kemaafan kepada keluarga warga Mongolia Altan Tuya Saribu. Katanya dia mendakwa tidak bertanggung jawab ke atas pembunuhan wanita itu, walaupun telah disabit oleh mahkamah tertinggi di Malaysia. Sirul mendakwa dia dijadikan kambing hitam dan diperangkap dalam permainan politik yang mana dia mengakui menerima 1 juta ringgit ketika berada di Australia daripada sumber tidak dinamakan bertujuan untuk menutup mulut. Dia juga ada memberitahu atau membuat beberapa dakwaan yang tidak dapat disahkan terhadap beberapa personaliti individu ternama di negara ini. Sirul antara sekumpulan tahanan immigration yang dibebaskan selepas Mahkamah Tinggi Australia memerintahkan menahan tahanan tanpa tempoh merupakan pelanggaran undang-undang. Arahan itu membatalkan keputusan pada tahun 2004 yang menyatakan individu bukan warga negara tanpa visa boleh dikenakan tahanan tanpa tempoh tertentu dengan syarat kerajaan berhasrat mengeluarkan mereka sesegera mungkin. Australia tidak mengusir Sirul ke Malaysia, memandangkan undang-undang negara itu tidak membenarkan mereka yang berdepan hukuman mati dikembalikan ke negara asal. Altan Tuya ditembak di kepala pada tahun 2006 di hutan di puncak alam Selangor, manakala mayatnya kemudian diledakkan menggunakan bahan letupan. Sirul dan rakannya yang juga bekas pegawai polis, Azila Hadri, disabit pada 2009 oleh Mahkamah Tinggi kerana membunuh Altan Tuya yang digambarkan sebagai seorang penterjemah. Azila ketika ini sedang menunggu hukuman mati di penjara Kajang. Kedua-duanya berjaya membatalkan sabitan di Mahkamah Rayuan pada 2013. Namun Mahkamah Persekutuan pada tahun 2015 mengembalikan sabitan dan menjatuhi hukuman mereka hukuman mati.
Sirul melarikan diri ke Australia sebelum keputusan terakhir. Dia ditahan di pusat tahanan sejak 2015 selepas ditangkap oleh polis Australia. Sirul memohon suaka politik di Australia namun ditolak pada tahun 2019. Saudara-saudara sekalian, inilah pendedahan paling mengejutkan di seluruh Malaysia pada kali ini. Siapakah pembunuh sebenar Altantuya? Dan pastinya dengan pendedahan daripada Sirul ini, ia membuatkan kita makin tertanya-tanya. Kerana Sirul mendakwa dia dijadikan kambing hitam dan diperangkap dalam permainan politik, yang mana dia mengakui menerima 1 juta ringgit ketika berada di Australia daripada sumber tidak dinamakan, bertujuan untuk menutup mulut. Tujuan menutup mulut itu untuk apa dan siapakah orang yang cuba menutup mulut itu? Dia juga ada membuat beberapa dakwaan yang tidak dapat disahkan terhadap beberapa personaliti individu ternama di negara ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini, tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Diumumkan sekarang pengganti kepada Salahuddin Ayub yang telah meninggal dunia, yang telah meninggalkan dan mengosongkan satu kementerian yang sangat penting berkaitan kos sara hidup yang ada di Malaysia. Berita ini yang kita tunggu-tunggu daripada Anwar Ibrahim, dipetik daripada Harapan Daily, akhirnya disahkan. Calon pengganti Salahuddin sudah ada. Siapa dia? Ikuti terus ulasan kali ini. Calon pengganti Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub, sudah ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ditemui pemberita selepas menunaikan solat Jumaat di Surau Al-Furqan Putrajaya hari ini, cuma membalas ringkas ketika ditanya mengenai pengganti Allahyarham. Ada, kata beliau lagi. Sudah 4 bulan kerusi Menteri KPDN kosong dan dipantau oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas, iaitu Datuk Armizan Muhammad Ali. Allahyarham Salahuddin meninggal dunia pada 23 Julai lalu setelah pembedahan akibat pendarahan otak. Ketika ditanya mengenai dapatan kajian selidik Merdeka Center mengenai prestasi Anwar sebagai Perdana Menteri merosot kepada 50% berbanding 68% dalam tinjauan sebelum ini, Anwar berkata beliau mengambil maklum akan perkara itu. Beliau berkata maklum balas itu adalah daripada 1,200 orang dan bukannya 32 juta rakyat Malaysia. Kajian mereka hanya 1,200 orang sahaja dan kita mendengar pandangan itu. Tetapi kita juga kena cuba menyantuni seramai 32 juta orang, kata Anwar Ibrahim. Satu lagi berita yang agak menggembirakan rakyat Malaysia pada waktu ini ialah disahkan bahawa stabilan politik yang ada di Malaysia sekarang bakal akan dinikmati sehingga tahun 2027 dan Anwar Ibrahim tidak akan dapat lagi diganggu-gugat pentadbiran dan juga kerajaannya. Ini apabila laporan Harapan Diri, permainan nombor tidak akan lagi gugat kerajaan Anwar Ibrahim. Penganalisis politik berpendapat kerajaan perpaduan dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan dapat digugat lagi dengan permainan nombor oleh mana-mana pihak, terutamanya Perikatan Nasional dan juga seperti yang dimainkan oleh PAS melalui hadiah wang baru-baru ini. Ini apabila Anwar Ibrahim telah berjaya menyatukan 19 parti politik di bawah pentadbirannya. Geostrategis dan Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategi Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berkata, sejak awal lagi pentadbiran kerajaan perpaduan, percaturan nombor menjadi cabaran paling kuat apabila Perikatan Nasional sering mendakwa mempunyai cukup nombor dan sokongan untuk mengambil alih kerajaan persekutuan. Katanya,
ia berupaya mengganggu konsentrasi pentadbiran Anwar Ibrahim. Tetapi Anwar Ibrahim berjaya menanganinya dengan baik, sekaligus meyakinkan Barisan Nasional BN dan GPS serta GRS untuk duduk bersama dalam kerajaan perpaduan. Beliau juga tidak menolak bahawa kerajaan akan bertahan sehingga pilihan raya umum ke-16. Cabaran menyatukan 19 entiti politik yang telah dilalui Anwar dengan baiknya, sebab itu dia masih bertahan sampai hari ini. Ini kerajaan akan terus bertahan? Ya, kerajaan paling tidak akan bertahan sehingga pada PRU 16. Kenapa demikian? Kerana keserasian 19 entiti itu Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat mengendalikannya. Paling penting, tidak ada lagi percaturan dan permainan nombor dari Perikatan Nasional selepas ini. Jika dulu Perikatan Nasional kata ada yang nak melompat ke Perikatan Nasional, tapi akhirnya sekarang yang berlaku adalah sebaliknya. Pada masa yang sama, Azmi Hassan turut menyifatkan kemampuan Anwar menjaga kestabilan politik dan negara adalah antara pencapaian paling terbaik oleh pemimpin itu. Ini kerana katanya ia menjadi faktor utama kepada kejayaan menarik pelabur asing ke negara ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.